tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya Nur Huda binti Hasbullah akan menghuraikan tajuk istiqamah. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah saya ucapkan antara kita telah pun selamat sampai daripada menunaikan ibadah umrah, dan mungkin ada yang telah siap pun menunaikan ibadah haji. Apabila kita telah pun sempurna mengerjakan ibadat umrah dan haji, satu perkara penting yang perlu kita buat ialah mengistiqamahkan diri kita dengan ibadat-ibadat yang telah kita lakukan di tanah suci. Diharapkan apabila kita telah kembali ke tanah air, segala ibadat yang telah kita bina, kita lakukan dapat diteruskan, tidak terhenti begitu saja. Terdapat 9 asas penting untuk terus kekal istiqamah, iaitu dari istiqamah itu sendiri. Aspek pertama yang perlu kita ingat, insaf dan ingat. Insaf dan ingat 3 perkara setiap masa. Siapa kita? Nombor 1. Nombor 2, untuk apa kita berada di dunia ni? Ke mana kita akan pergi? Ada kala sampai saat kita rasa malas, hilang fokus untuk terus istiqamah beribadah. Jadi ingatlah balik 3 perkara ini. Tanya diri kita, wahai diri, kamu ini siapa? Kamu di mana sebenarnya? Kamu hendak ke mana selepas ini? Bukankah kamu nak masuk syurga? Jika nak masuk syurga, macam ni ke caranya? Buatlah cara macam orang nak masuk syurga. Nombor 2, sabar. Sabar bukan sahaja benda yang menyedihkan, kesakitan atau kehilangan orang yang tersayang. Sabar juga dituntut dalam ketaatan dan sabar dalam istiqamah. Beramal tak boleh ikut mood. Jadi kita perlu ada agenda, action plan, buat jadual amalan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Contohnya, nak solat awal setiap hari. Kita set nak solat awal waktu, jadi kita pastikan 10 minit kita siap ambil wuduk dan bersedia untuk solat. Jadi kita perlu sabar dalam mendisiplinkan diri kita untuk mengistiqamahkan diri kita untuk solat awal waktu. Tawaduk ialah sifat rendah diri kita semata-mata untuk mengharapkan redha Allah. Lawan tawaduk merupakan sombong, takabur, iaitu sifat iblis. Kata Imam Ghazali, penyakit orang beramal ialah rasa hebat dan cukup dengan amal. Penyakit orang berilmu ialah rasa hebat dan cukup dengan ilmu. Penyakit ini sebenarnya membawa kepada sombong dan membuat kita tak ingin lagi terus menambah ilmu. Jadi kita stuck di satu keadaan sahaja, iaitu zon selesa. Untuk kekal tawaduk, kita kena pandang orang yang di atas. Siapa di atas itu? Itulah Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, salafus salih. Bila kita bandingkan solat kita dengan mereka, terlalu jauh. Jadi kita akan rasa rendah diri, rasa nothing. Jadi kita lebih mudah untuk rasa tawaduk. Dan keempat, introspeksi diri. Introspeksi diri ini ialah sebenarnya muhasabah diri. Dengan muhasabah diri, kita dapat lihat apa kekurangan diri. Kita lihat apa yang boleh diperbaiki dan diperkukuhkan lagi. Kita dapat lihat orang yang lebih baik supaya dapat merasakan kekurangan. Jadi kita tak adalah rasa complacent, tak rasa selesa. Jadi kita akan rasa sentiasa ingin memperbaiki diri kita. Kalau kita dah rasa complacent, kita akan susah. Qanaah ialah kita ukur baju di badan sendiri. Kita ukur kemampuan kita untuk melakukan ibadah. Sesuaikan ibadah dengan kemampuan diri sendiri. Allah suka hamba-Nya yang beribadah secara konsisten walaupun sedikit. Allah suka kita beramal walaupun sedikit tapi istiqamah. Ingatlah kisah 3 sahabat yang tak mahu tidur, mahu beribadah sepanjang malam. Yang kedua, tak mahu kahwin, mahu bujang sepanjang hayat. Yang ketiga, tak mahu makan, mahu berpuasa setiap hari. Nabi tegur. Sedangkan Nabi sendiri ialah seorang manusia. Paginya Nabi menjalankan aktivitinya hariannya dan malamnya beribadah sebaik-baiknya. Hidup sebagai manusia normal, berpijak di bumi yang nyata berdasarkan kemampuan kita. Keluarga bukanlah penghalang selamat akhirat kita. Contohi Rasulullah. Nombor 6, Allah.
Allah bagi istiqamah, kita perlu menjadikan Allah sebagai paksi kehidupan, membuatkan kita ikhlas segala-galanya semata-mata kerana Allah. Dalam kitab Al-Ghafilin, apabila orang ramai, dia memperhematkan amalan. Apabila orang tiada, dia akan kurangkan atau meniadakan amalan. Apabila orang puji, dia akan tingkatkan amalan. Apabila orang kutuk, dia tinggalkan amalan. Inilah beramal bukan kerana Allah. Sangat penting ya kita melakukan amal semata-mata kerana Allah. Nombor 7, ingatkan diri kepada mati apabila rasa lemah melakukan taat, rasa malas dalam beribadat, rasa culas dalam mengejar akhirat, rasa gairah mengejar nafsu. Nombor 8, awas. Awas dengan tipu daya syaitan. Seseorang yang belum istiqamah memang mudah ditipu syaitan. Orang sedang berusaha istiqamah juga kadang-kala akan ditipu dengan syaitan. Hati-hati dengan tipu daya syaitan. Jadi kita kena sentiasa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Nombor 9, yang terakhir sekali, hubung. Kita kena sentiasa hubungkan diri kita dengan Allah. Kita kena buat perhubungan dengan Allah melalui solat, perhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dengan selawat, perhubungan kita dengan manusia, kita perlu ada silaturahim. Penafian kemampuan diri kita secara total, semuanya hanya Allah yang berkuasa, amat penting. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mohonlah pertolongan dari Allah dengan sabar dan solat. Begitulah 9 intipati untuk kita terus istiqamah di dalam melakukan ibadah. Sekian, terima kasih.